Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sekalian alam. Selawat serta salam atas Nabi junjungan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya, para pengikutnya yang setia sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini sekali lagi kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam soal membicarakan tentang keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutamanya di zaman yang sangat-sangat mencabar ini, kerana ujian kita di akhir zaman ni banyak juga berkaitan dengan soal akidah. Soal akidah kita, di mana sehari dua hari ni kita dikejutkanlah juga dengan perbahasan agama, ajaran sihak tu dia panggil tu. Yang dia kata Allah tu Nabi Muhammad, Nabi Muhammad tu Allah. Yang ni lebih teruk, kita kata lebih teruk daripada orang Yahudi dan Nasrani lah. Yahudi, Nasrani ataupun orang-orang musyrikin Mekah, dia tak adalah apa kata berhala dia itulah Allah dah. Dia kata berhala tu perantara antara dia dengan Allah. Orang-orang Nasrani pun dia kata Nabi Isa tu anak Allah. Tapi bila kata Allah tu satu, jadi dia pun duk mari kemari, dia duk tengah pening macam mana nak menggabungkan tiga tu biar jadi satu. Tapi dia tak kata Nabi Isa tu lah Allah, Allah tu lah Nabi Isa, satu dalam dia satu campur satu sama dengan satu. Ada. Tak ada. Istilah tu tak ada pada mereka. Ni. Nah, tiba-tiba mari zaman kita ni ada. Dan ini semua sebahagian daripada situasi yang berlaku dalam masyarakat apabila mereka tidak memahami agama menurut kacamata atau menurut petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi menjadi kewajipan bagi kita bila kita belajar tentang agama kita, mengikuti atau mengambil sumbernya dari Al-Quran dan juga As-Sunnah, supaya kita tidak terpesong. Jadi insya-Allah berkenaan dengan itu, malam ni kita baca bab yang ke-40. Bab yang ke-40 berkaitan dengan sesiapa mengingkari sebahagian dari asma dan juga wasifat. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, dalam bab ini penulis kita ni membawakan beberapa ayat Al-Quran. Membawa beberapa ayat Al-Quran tentang kewajipan kita beriman dengan nama dan juga sifat, dan tidak boleh mengingkari satu ataupun sebahagian daripada sifat. Bererti dalam masa yang kita kata bila beriman dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah, wajib bagi setiap orang beriman mengisbatkan semua nama yang datang dalam Al-Quran dan juga As-Sunnah berkaitan dengan nama-nama Allah. Tak boleh kita suka nama ni, kita nak ambil nama ni. Kita tak suka nama tu, yang tu saya tak suka, saya tolak. Tak boleh. Bila kata nama-nama Allah, semua yang Allah bagi nama kepadanya atau Allah Ta'ala sebutkan tentang dirinya sendiri dalam Quran,
dan Nabi SAW sebutkan nama Allah dalam hadis berdasarkan wahyu, maka semua kita wajib beriman dengannya. Begitu juga sifat. Begitu juga sifat. Kalau ada sifat dari sifat Allah datang dengan Quran, datang dalam hadis, maka wajib kita beriman dengannya. Cuma cara kita mengisbatkan nama dan juga sifat tu ialah dengan sesuatu yang layak bagi Allah. Sebagai contoh, bila sebut Allah murka, macam mana kita tahu Allah murka? Kalau orang Kristian dia kata love, sikit-sikit love. Kita memang Allah Ta'ala tu Maha menyayangi, ada Ar-Rahman Ar-Rahim. Tapi dalam masa yang sama Allah juga kita takut kepada kemurkaannya. Antara sifat bagi Allah, dia tidak menamakan dirinya sebagai yang maha marah, tak ada. Tak ada nama Allah yang maha pemarah, tak ada. Tapi sifat Allah, salah satu daripada sifat dia ialah dia murka kepada orang-orang yang mengingkarinya. Ingat ke dulu kita bahaskan tentang apa beza antara nama dan juga sifat? Ingat tak? Kalau kena ulang balik. Nama-nama lah kita mau kata. Nama-nama. Sifat-sifat lah. Dah tak? Tapi bagi Allah Ta'ala, setiap nama-nama Allah mengandungi sifat bagi dia. Kalau Allah Ta'ala menamakan sifat Ar-Rahman, Ar-Rahim, Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang, mana Allah memang bersifat dengan sifat pengasih dan penyayang. Allah bersifat, menama dia Al-Ghafur, yang Maha Pengampun. Memang sifat dia suka mengampunkan. Itu nama. Setiap nama mengandungi sifat. Tapi bukan setiap sifat membawa kepada nama. Sebagai contoh macam kita kata tadi, Allah murka. Murka tu sifat. Ghairil maghdubi alaihim. Bukan orang-orang yang engkau murkai. Maknanya kemurkaan itu ada pada Allah. Tapi tidaklah nama yang maha pemarah bagi Allah Ta'ala. Tak. Cuma ada sifat murka bagi Allah. Macam mana sifat tu? Hanya layak dengan dia. Okay? Bukan semua sifat membawa kepada nama. Tapi setiap nama mengandungi sifat bagi Allah. Nama-nama Allah ada 99 ikut dalam hadis. Dan sebenarnya lebih lagi daripada tu. Dan ada lagi tambahan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Perkara ni bila kita dapat, kita akan dapat bila kita baca Quran, bila kita baca hadis. Kerana sumber tentang Allah ni hanya melalui wahyu. Tak ada orang pernah tengok Allah Ta'ala, tak ada. Jadi tak ada orang boleh berkata tentang Allah tanpa wahyu. Kerana hanya Allah yang boleh memperkenalkan dirinya kepada kita, dan hanya Nabi SAW yang menerima wahyu yang Nabi sampaikan pula kepada kita. Adapun selain daripada wahyu, tak boleh. Sebab tu bercakap tentang Allah ni kena hati-hati. Saya bagi 2-3 tempat dan saya bagi perumpamaan analogi. Terutamanya bercakap dengan tentang ilmu ghaib. Umumnya bercakap tentang ilmu ghaib, apatah lagi pada Allah. Ilmu ghaib ni benda kita tak nampak. Bila benda kita tak nampak, macam mana kita nak tahu? Tak tahu. Seolah-olah kalau kita ni nak terjun atau nak menyelam ke dalam lautan yang dalam makin gelap, makin dalam makin gelap. Sampai bawah tu gelap-gelita, tak nampak apa. Tapi kita perlu, kalau nak juga, kena naik satu vehicle yang kita ada. Contohnya kapal selam ada lampu. Waktu selam. Makin dalam tu, lampu tu lah duk tunjuk apa benda ada dalam. Tapi limit kapal tu dia bagi setakat mana, setakat tu dia turun. Jangan pergi lagi. Kalau pergi lagi lebih daripada tu, crash. Macam kat Titan baru ni kan. Akal kita ni, dia tak mampu menakul sesuatu di alam ghaib kecuali dengan wahyu. Dan kita pergi pun setakat mana wahyu bawa kita. Kalau kita menakul sesuatu di alam ghaib dengan akal semata-mata tanpa panduan wahyu, crash. Dan kita akan sesat.
Berat lagi takut jadi mereng. Jadi gila isim. Dan seumpama dengannya. Jadi itu analogi perumpamaan. Jelasnya kita dalam bab alam ghaib ni memang sangat-sangat perlu kembali kepada wahyu. Bukan takat Allah. Allah tu maha tinggi dah Allah daripada sekalian makhluknya. Bab makhluk ni pun hak ghaib kita dah tak mampu nak takkul. Sebagai contoh, kita kata beriman dengan azab kubur, dengan nikmat kubur. Kita duk gali-gali, seorang pun tak nampak. Tapi macam mana kita tahu? Bukan dengan penakkulan akal kita. Wahyu bagi tahu kita beriman dengannya. Macam mana nikmat kubur tu? Aku pun tak tahu. Yang tahu ada. Tak? Macam mana azab kubur? Yang tahu Nabi sebut disempitkan kubur sampai berselisih tulang rusuk. Kalau kita tak tengok, apa hancur lebu ya? Kita tak boleh tahu dah. Padahal di alam dunia lagi benda tu. Alam barzakh tu, lepas kita mati, orang tu duduk dalam kubur tu, alam barzakh pun kita tak nampak dah. Apatah lagi kalau berpindah alam daripada alam dunia pergi kepada alam akhirat. Macam mana titian sirat lebih halus daripada rambut, lebih tajam daripada pedang? Tak boleh nak bayang, tak boleh nak imagine. Macam mana Nabi SAW kata syurga tu, Allah Ta'ala sebut dalam hadis kursi, Allah sediakan apa yang mata tak pernah tengok, telinga tak pernah dengar, tak pernah terlintas di hati. Ada siapa-siapa boleh tulis lukis syurga? You cannot imagine. Even kalau imagine tak sampai. Ambillah teknologi paling hebat sekarang ni, AI. Artificial Intelligence, dia boleh lukis. Kita suruh lukis. Haji Zul, umur dia 90 tahun, muka dia lagu mana? Contoh. Dia boleh lukis. Jumpa mayat mumi yang mana, buat dalam AI, keluar muka dia. Padahal, tengok tulang je. Artificial punya intelligence. Kita boleh suruh lukis pemandangan begini. Itu yang orang takut sangat tu dah. Dia boleh lukis. Benda orang tak, dia boleh lukis. Tapi kalau AI itu kita kata, tolong lukis syurga. Even kalau dia lukis pun, itu bukan syurga lagi. Sebab Allah Ta'ala kata, wala khatara ala qalbi bashar. Yang tak pernah terlintas di akal manusia. Tak boleh nak bayang. Artificial intelligence ni dia ambil hak manusia ke mana-mana, otak-otak kajian ke apa semua. Apa yang pernah dicapai oleh manusia, dia kumpul, jadi dalam satu ni. Akhir sekali dia punya carian, dia ambil maklumat data hak ada, dia gabung, jadilah kita panggil artificial intelligence. Tapi dia tak akan boleh takkul benda gaib. Sebab Allah Ta'ala kata wala khatara ala qalbi bashar. Sebab balik kepada kalau makhluk dalam syurga pun kita tak tahu, alam barzakh pun kita tak tahu. Malaikat kita kata, malaikat ni ada sayap. Uli ajnihatim mathna wa thulatha wa ruba'. Ada dua sayap dia, ada tiga sayap dia, ada empat, ada sampai 900 sayap Jibril. Kita tak boleh nak imagine, tak boleh nak lukis pun. Usahakan malaikat Jibril tu, hak kita duk kiri kanan, hak penulis pencatat amalan kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun tu. Hak duk kiri kanan kita duk nulis pun kita tak boleh nak tahu dah lagu mana. Apatah lagi bila berbicara tentang sifat Allah yang maha agung, yang maha tinggi, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Apatah lagi sifat Allah Ta'ala sebut dalam Quran, laisa kamithlihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Jadi sebelum daripada kita bahaskan tentang pengingkaran, maka kita nak sebut tentang kewajipan. Kewajipan bagi setiap orang beriman mengisbatkan nama dan sifat bagi Allah. Bahawa Allah ni memiliki nama dan memiliki sifat. Daripada mana sumber dia? Daripada Allah sendiri, berdasarkan Al-Quran dan juga hadis Nabi, kerana Nabi menerima wahyu. Macam mana kita mengisbatkan dia? Dengan sifat yang layak bagi Allah yang kita tak tahu bagaimana. Sifat tu layak bagi Allah. Kita tak tahu macam mana, cuma kita kata sifat tu sangat maha sempurna, hanya layak bagi Allah dan tidak ada sesuatu pun yang seperti dengannya.
Yang kita kata min ghairi tahrifin, tanpa kita ubah sifat tu, tanpa kita ta'til, tanpa kita tolak sifat tu. Jangan kata tak boleh kata sifat tu bagi Allah nanti serupa dengan makhluk. Tapi Allah bagi tahu. Lalu kita kata sifat tu ada pada Allah dengan sifat yang layak bagi Allah, dengan segala kesempurnaan, dan dia tidak ada sesuatu pun yang sama dengannya. Bagaimana sifat pendetailan tu kita tak cerita sebab kita tak tahu detail. Kita hanya tahu nama dan sifat secara lafaznya dan maknanya. Detailnya kita tak tahu. Boleh faham tak? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Laisa kamitslihi syai'un wa huwa samiul basir. Jadi semua yang datang wajib kita beriman dengannya. Okay. Inilah pegangan ahli sunnah wal jamaah dari kalangan para sahabat dan juga salafus salih, dan inilah juga yang dibawa oleh para rasul, bahawa mereka datang membawa wahyu dari Allah, dan setelah itu beriman dengan apa yang dibawa ataupun disampaikan tanpa menolak, tanpa menjelaskan bagaimana, dan tanpa kita mengubah mana-mana makna ataupun lafaz yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Boleh faham Itu mukaddimah kita berkaitan dengan nama dan juga sifat. Kemudian mengingkari sebahagian daripada sifat. Tiba-tiba ada orang dia bukan menolak Allah ni ada nama dan ada sifat, tapi dia menolak sebahagian daripada nama dan sifat. Boleh ke tak boleh? Jawapannya tak boleh. Even satu pun tak boleh. Kalau Allah kata macam tu lah. Ada orang boleh menerima sifat mendengar, melihat, dia terima. Tapi apabila sifat-sifat lain yang mungkin agak kritikal, nak fikir tak ada ni, akhir sekali dia kata yang ni Allah tidak bersifat dengannya. Tak boleh. Kalau Allah kata macam tu. Baik. Dan inilah perkara yang menjadi sebahagian perbahasan penting dalam bab akidah ahli sunnah wal jamaah, dan inilah juga perbahasan yang melibatkan yang menimbulkan pertikaian dan perdebatan antara mazhab-mazhab pemikiran dalam bab akidah. Seperti contoh mazhab ilmu kalam, dipanggil ahlul kalam. Ahlul kalam ni orang yang guna ilmu mantik dalam menakul. Kita ada satu kitab beriman kepada Allah yang ditulis Dr. Umar Al-Ashqar. Dia tutup perbahasan. Contoh dah bab satu kumpulan ni terutamanya asal daripada Yunan, Greek. Golongan ahli falsafah kita panggil. Aristotle, Socrates, apa lagi? Plato, dan seumpama dengannya lah ni. Mereka ni golongan pemikir. Disebut sebagai ahli falsafah. Dalam falsafah ni ada satu juga perbahasan tentang ketuhanan. Tapi falsafah ni dia nak bincang mencari Tuhan dengan ilmu akal dia. Logik dia Tuhan ni ada. Dan mustahil bagi dia ni tidak ada, dan carilah kaedah-kaedah falsafah untuk menentukan wujudnya Tuhan. Okey. Satu lagi kumpulan dalam beriman kepada Tuhan ialah kumpulan yang beriman dengan wahyu. Yang ni kita sebut sebagai ahlul hadis. Kumpulan ahlul hadis terutamanya golongan orang Islam lah yang beriman dengan manhaj para salafus salih. Yang ni bila mengisbatkan tentang Tuhan, dia tak fikir dulu, dia cari dulu hak Tuhan kata. Telah dia jumpa hak Tuhan kata, dia beriman dengannya dan memahami sebagaimana yang Allah Ta'ala kata, dan dia menerima seadanya sesuai dengan kemampuan dia. Dua aliran ni asalnya hak ni bukan Islam. Tapi lama-kelamaan bila berlaku proses penterjemahan, orang-orang Islam belajar ahli falsafah, dan kemudian dibawa kaedah ini untuk mengenali Tuhan yang Maha Agung, Allah Ta'ala. Asalnya Aristotle bila buat ni, dia bukan fikir tentang Tuhan Allah, dah.
dia secara umum teori dia tentang ketuhanan. Tapi bila orang Islam belajar, lama-lama aliran falsafah ni mempengaruhi kaedah bagaimana mereka mengenali Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi wujudlah sedikit pertembungan. Pertembungan terutamanya dalam sebahagian daripada sifat-sifat dan nama-nama bagi Allah. Jadi ada sebahagiannya tak terima sebab takut-takut Allah ni jadi serupa dengan makhluk dan sebagainya. Ada orang ni boleh terima, orang ni macam cerita panjang. Tapi saya nak katakan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, dalam waktu yang mungkin kita pun tak nak cerita panjang sangat bab ni. Bukanlah maksud kita untuk terlalu detail saya membahaskan tentang kalam tu macam mana begini ni. Cuma perbahasan kita nak bagi tahu kepada semua hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah semua tentang bila kita ni hamba yang lemah, bagaimana saya sebut analogi tadi. Beriman dengan Allah ni satu kewajipan. Dan kita beriman seperti mana Allah nak kita beriman dengannya. Dan kita tidak diminta pertanggungjawaban tentang apa yang Allah Ta'ala tak bagi tahu kita. Boleh faham tak? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kalau Allah bagi tahu setakat tu je, sebagaimana saya sebut tadi, limit kita setakat tu je. So tak ada keperluan bagi sesuatu manusia sebenarnya nak go deeper lagi sampai kepada perkara yang Allah tak bagi tahu. Kita tahu rahsia Allah ni lagi banyak daripada yang kita tahu, banyak sungguh. Even nama-nama Allah sendiri dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, nama-nama Allah ni, apa yang Allah namakan dirinya sendiri, yang dia turunkan dalam kitabnya, yang dia ajarkan kepada seorang dari makhluknya, yakni Nabi, dan apa yang dia sembunyikan di sisinya. Maknanya apa hak Nabi kita sebut, apa yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran, apa yang Nabi sebut dalam hadis, kita yakin bahawa ini belum habis lagi. Ada lagi yang Allah sembunyikan nama-namanya di sisinya. Tapi kita tidak dipertanggungjawabkan untuk cari rahsia tersebut. Apa dia yang Allah Ta'ala sembunyi? Tak. Kita hanya berpada pada apa yang Allah bagi tahu kepada kita. Cukup. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kalau Allah Ta'ala tahu, bagi tahu macam tu lah. Kita tidak minta, Allah Ta'ala tak perbahasan kadang-kadang nak takul benda yang luar daripada akal. Sebab tu kadang-kadang selamat ni akidah orang awam yang beriman, orang Allah tu Tuhan aku, sebagaimana yang Allah Ta'ala sebut, sebagaimana Nabi sebut, full stop habis. Ni duk bahar punya cerita akhir sekali menyebabkan tak tahu ni hakikat ke majaz ke kiasan ke. Nak tahu ni Tuhan, nak tengok Tuhan di akhirat ni macam mana sifat dia begini. Kalau Nabi kata kita akan tengok Tuhan di hari akhirat dalam syurga, beriman. Lagu mana ni ada siapa tu Allah Tuhan beri bayangan dalam mata kita, dalam image gapo sebenarnya. Ini semua takalluf dia panggil. Takalluf. Kita membebankan diri dengan benda yang Tuhan tak suruh. Kalau kita Allah Nabi kata, kamu akan tengok Tuhan di akhirat kelak dalam syurga. Seperti mana kamu tengok bulan purnama di malam purnama penuh. Okey. Macam mana? Aku beriman bahawa itulah yang akan berlaku. Stop. Dah. Kalau kita tanya, kena jawab. Macam mana kita tengok Allah? Seperti mana Nabi SAW sebut. Lagu mana? Sekat tu je lah kita tahu. Lah kita tak tahu dah. Full stop. Cukup. Tapi kalau kita duduk deep lagi kita, seolah-olah kita nak kena ada tanggungjawab, nak tahu benda hak Tuhan tak bagi tahu. Of course lah. Sebagaimana saya sebut tadi, kita punya kapasiti, vehicle kita boleh menyelam sekat tu je. Once kita tinggalkan vehicle, pergi lagi deeper pada benda yang Tuhan tak bui kita pergi, crash. Ini kaedah kita beriman dengan nama dan sifat. Apa dia? Tunduk kepada wahyu. Allah adalah seperti mana yang dia
perkenalkan dirinya kepada kita melalui Al-Quran, dan sebagaimana Nabi SAW berdasarkan wahyu memperkenalkan Allah kepada kita di dalam hadis. Lebih daripada tu, banyak-banyak kata wallahu a'lam, Allah lebih tahu. Boleh faham tak? Itu asas kita. Baik, kita baca. Namun kita tak baca kitab, mari tak jumpa nanda pula tu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa hum yakfuruna birrahman. Qul huwa rabbi la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa ilaihi matab." Dan mereka kafir kepada Tuhan yang Maha Pemurah. Katakanlah, dialah Tuhanku, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, dan hanya kepadanya aku bertawakal, dan hanya kepadanya aku bertaubat. Di dalam riwayat Sahih Al-Bukhari, Ali radhiyallahu anhu berkata, "Hadithun nasa bima ya'rifun, aturiduna an yukadzdzaballahu wa rasuluh." Tuturkanlah kepada orang-orang apa yang mereka mengerti. Apakah kalian ingin bahawa Allah dan Rasulnya dituduh tidak benar atau didustakan? Abdul Razak meriwayatkan dari Ma'mar, dari Ibnu Tawus, dari bapaknya, dari Ibnu Abbas, bahawa ia melihat seseorang terperanjat mendengar sebuah hadis berkenaan dengan sifat Allah yang diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerana merasa keberatan dengan hal tersebut. Maka Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, "Ma faraqu haula yajiduna riqatan 'inda muhkamihi wa yahlikuna 'inda mutasyabihihi." Apa kekhawatiran mereka itu? Mereka mau mendengar dan menerima ketika dibacakan nas yang muhkam, yakni jelas pengertiannya, tetapi mencelakakan diri ketika dibacakan nas-nas yang mutasyabih, yakni sulit difahami. Nota kaki. Perkataan Ibnu Abbas disebutkan penulis setelah perkataan Ali yang menyatakan bahawa sayugianya tidak usah dituturkan kepada orang-orang apa yang tidak mereka mengerti, adalah untuk menunjukkan bahawa nas-nas Al-Quran maupun hadis yang berkenaan dengan sifat Allah tidak termasuk hal tersebut. Bahkan perlu pula disebutkan dan ditegaskan kerana keberatan sebahagian orang akan hal tersebut bukanlah menjadi faktor penghalang untuk menyebutkannya. Sebab para ulama semenjak zaman dahulu masih membacakan ayat-ayat dan hadis-hadis yang berkenaan dengan sifat Allah di hadapan orang-orang umum maupun khusus. Dan sambungan lagi, orang-orang Quraisy tatkala mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut Ar-Rahman, mereka mengingkarinya. Maka terhadap mereka itu Allah Ta'ala menurunkan firman-Nya, wahum yakfuruna birrahman, dan mereka kafir kepada Ar-Rahman. Orang kafir antaranya Quraisy lah. Salah satu daripada peristiwa berlaku perjanjian Hudaibiyah, Nabi suruh tulis Bismillahirrahmanirrahim. Apa mereka buat? Mereka kata kami tak beriman dengan Ar-Rahman. Kena tulis nama Allah, Bismikallahumma. Okey?
Sebab mereka beriman kepada Allah, cuma mereka kufur kepada nama-nama Allah. Ini tak boleh lah. Dan sebenarnya kita sebagai orang beriman kena banyak-banyak syukur bila Allah bagi kepada kita nama-namanya yang indah. Kalau saya tengok perdebatan agama Kristian, Yahudi dengan Islam, bila ditanya apa nama Allah atau nama Tuhan dalam agama mereka, mereka tak boleh nak sebut. Sebab tu mereka hanya guna nama God. God, dia guna nama God dia. Kalau Nabi Isa, Jesus ada nama. Tapi bagi God Father tu, tak ada nama dia. Bagi mereka lah. Jesus tu anak Tuhan lah, Son of God. God sendiri itu nama kau. Dia tak ada. Mereka tidak diberi rahmat oleh Allah untuk panggil nama Allah dengan nama-nama yang indah. Dia tak ada. Yahudi lagu tu juga. Duk main Yahweh, Yahweh. Yahweh tu God lah. Dia hanya panggil Tuhan dengan kalimah Tuhan. Ya Tuhan, Ya Tuhan, Oh God, Oh God. Dia panggil dengan nama Tuhan. Tapi kita orang Islam ni, Allah bagi kepada kita satu kenikmatan, kita panggil Allah dengan nama-namanya yang indah. Bukan satu, ada 99 nama. Ni nikmat. Kita boleh panggil Ya Allah. Nama dia. Dia ni siapa? Dia ni Tuhan lah. Tuhan. Kalau kita kembali kepada konsep asal, dalam manusia ni, fitrah ni semua kenal Tuhan. Ada diri dia, ada fitrah tentang Tuhan. Mana bila dia tengok langit, dia tahu langit ni ada yang mencipta. Bila dia tengok planet, bulan, bintang, matahari, ada yang mencipta. Tapi siapa dia? Maka ada orang kenal dengan satu kriteria atau sifat yang umum, yang mencipta dan mengatur ni, inilah dia God, Tuhan. Bagi kita orang Islam, ialah itu Tuhan. Tapi kita masih lagi memiliki nama khusus bagi dia, iaitulah Allah. Dan ada nama-nama lain bagi Allah tu pula. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Ghafur, Al-Ghaffar, Al-Jabbar, Al-Aziz. Semua nama-nama As-Sami', Al-Basir. Kita panggil, Ya Ghafur, wahai Tuhan yang Maha Pengampun. Allahumma innaka afuwun, ya Allah, engkaulah Tuhan yang Maha Pemaaf. Kita panggil dia dengan nama. Ni adalah kenikmatan yang ada dalam umat ini, dalam syariat ini. Sebab tu jangan ingkar kepada mana-mana nama dan sifat bagi Allah. Kalau pun sampai satu tahap kita tak boleh nak fikir macam mana lalu kita katakan itu adalah nama bagi Allah dan itu adalah sifat bagi Allah dengan sifat yang layak baginya dan tidak ada sesuatu pun yang setanding dengannya. Full stop. Habis. Gitu ya. Lalu nak kata lagu mana dia? Tak usah ada bayang, tak ada bayang. Kalau bayang pun tak jumpa, tak ingat bayang. Beriman dengan maknanya, full stop. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Okey. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Quran tentang kaedah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, iaitulah qul huwallahu ahad Allahus samad. Katakanlah Allah itu dia, yakni huwa ni dhamirus sya'n. Orang bertanya tentang Tuhan. Tuhan tu macam mana? Tuhan tu macam mana? Qul huwa, katakanlah dia yang kamu sedang bicarakan itu. Dia yang kamu perbahaskan itu. Yang menjadi pertikaian antara Quraisy dengan Nabi Muhammad. Dia yang kamu sedang panggil mencari-cari tentangnya itu. Huwa dipanggil dhamirus sya'n. Dhamir yang berkait dengan situasi masa tu. Huwa, dia itu Allahu ahad.
adalah Allah yang Maha Esa. Tiba-tiba ada orang main dengan kaedah bahasa. Dia kata, qul ni, katakanlah wahai Muhammad. Huwa, dia. Dia ni kembali kepada yang paling dekat sekali. Dia tu Muhammad lah. Maka dia pun terjemahkan ayat Quran. Qul, katakanlah, huwa Muhammad Allahu Ahad. Allah Tuhan yang satu. Maka dia berkata, Muhammad itulah Allah, Allah itulah Muhammad. Ini adalah satu akidah yang mengarut, yang sesat dan menyimpang daripada apa yang Nabi SAW datang dan bawa kepada kita. Dan inilah ajaran hak sihat baru ni, hak bising tu. Dan terjemahan ni, ada orang yang anggap ia adalah terjemahan yang sangat pelik, tetapi siapa yang boleh faham gitu, oh orang ni adalah hebat. Tak ada hebatnya tuan-tuan, mengarut je. Kalau kita lari daripada landasan yang digariskan oleh Nabi SAW, tak ada orang panggil hebat. Itu namanya menyimpang daripada kebenaran. Nabi tak pernah tafsir macam tu. Ni ada orang tafsir, dia panggil tafsir batini, tafsir Quran secara batin. Tafsir tersirat, bahasa lain kata. Hak kita dah bahas ni tafsir tersurat, hak zahir je. Hak dia ni tafsir secara batin. Oh, macam-macam isyarat dia. Wa amma man khafa maqama rabbih jannatan, dia kata. Siapa dalam surah Ar-Rahman, siapa yang takut kepada Allah, dia dapat 2 syurga. Dia membahaskan syurga di dunia, syurga di akhirat. Syurga di akhirat semua kita tahu kenikmatan dia. Syurga di dunia adalah syurga yang ada dalam hati ketenangan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah. Bunyi memang marvelous lah, marvelous. Hebat tafsir tu. Kalau saya tak hurai, tuan-tuan dengar tu pun, betul juga bisa. Tapi bila kita baca surah Ar-Rahman, Allah Ta'ala kata apa? Wa min dunihima jannatan. Bawah daripada 2 syurga tu ada syurga dari bawah lagi, 2 lagi. Disebut dalam tafsir, syurga 2 daripada emas, 2 syurga daripada perak. Kemudian Allah Ta'ala kata, fihima ainani naddakhatan. 2 tu ada mata air. 2 tu, kalau baca tafsir tu panjang sikit surah Ar-Rahman, kita akan mendapati 2 syurga tu Allah Ta'ala sebut akhirat. Tak ada istilah syurga dalam hati manusia. Ketenangan dalam hati manusia, Tuhan akan sebut bab lain. Tapi nak tafsir ayat tu, syurga dunia dan syurga akhirat, itu mengarut nama dia. Kita mesti ada kaedah dalam beriman kepada apa yang Allah bagi tahu kepada kita dan jangan melampaui dia. Dalam satu kitab Talbis Iblis kita baca sebelum daripada ni. Saya ulang banyak kali dalam kuliah saya. Bila sebut ada orang menangis sampai baca Quran sampai pengsan. Ibnul Jauzi rahimahullah, dia datangkan satu bentuk tipu daya iblis, iaitulah orang zikir sampai hilang akal. Zikir-zikir histeria. Pernah nampak tak? Dalam video kau YouTube kau dalam zikir-zikir jadi macam meraca-raca, tak khabar, guling-guling. Dan ini dipanggil al-wajd, ektasi dalam bahasa panggil apa? Seorang yang mendapati satu kelazatan, ketakutan dalam zikir sehingga akhirnya dia tak sedar diri. Dalam tarekat ada benda ni. Dan dia bawakan hujah. Dia kata ada sahabat dulu, dia nyatakan Salman Al-Farisi, bila baca ayat Quran takut sampai pengsan. Dan riwayat tu bermasalah sebenarnya. Riwayat tu bermasalah. Kemudian dia datangkan pula dengan cerita-cerita seolah-olah menampakkan orang yang betul-betul takut kepada Allah ni, ada yang sampai satu tahap bila baca Quran pengsan. Jadi Ibnul Jauzi datangkan satu riwayat lain pula yang menceritakan seorang sahabat Nabi, nama dia Abdullah bin Abdullah bin Az-Zubair ibn al-Awwam. Dia ada anak nama dia Amir. Seorang anak dia nama Amir. Amir bin Abdullah ibn Zubair ibn al-Awwam. Amir ni dia pergi
Kemudian dia balik rumah kat dia, dia bagi tahu kepada ayah dia yang merupakan sahabat Nabi ni. Dia kata apa? Aku balik daripada satu kaum yang sangat takut kepada Allah. Sehingga aku tak pernah tengok orang yang takutnya kepada Allah seperti mereka. Di mana mereka ni bila baca Quran, ketakutan mereka kepada Allah menyebabkan mereka pengsan. Kata dia Abdullah ibn Zubair, dah, pas ni jangan pergi lagi bercampur dengan kumpulan tersebut. Heranlah anak dia. Pasal pada anak dia, mereka ni orang yang betul-betul takut kepada Allah sampai baca Quran pun pengsan. Abdullah ibn Zubair kata, jangan pergi dah lepas ni. Anak dia pun heran. Dia kata apa? Abdullah ibn Zubair, kerana aku sudah melihat golongan yang lebih bersih hati daripada mereka. Yang ni generasi sahabat. Tidaklah mereka membaca Al-Quran lebih daripada mengalirkan air mata dan bergetar hati mereka. Sebab dalam Quran sebut lagu tu. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Quran sebut juga dalam ada cerita tentang macam mana bila baca Quran menangis keluar air mata. Tak ada. Cerita Nabi Musa alaihissalam tu sebab gunung tu hancur, dia terkejut pengsan. Tapi nak sebutnya dalam Quran sahabat-sahabat tak pernah begitu. Lalu kata Abdullah ibn Zubair, kata Sufyan Ats-Tsauri, golongan yang baca Quran sampai pengsan tu adalah golongan melampau dan mereka mengada-ngadakan. Yang mengada-ngada, seolah-olah mengada-ngada. Sahabat lebih suci hati daripada mereka, tidak lagu tu. So sebab tu saya katakan sekali lagi bahawa kaedah kita dalam berinteraksi dengan Al-Quran, berinteraksi dengan ayat-ayat Allah, berinteraksi dengan sifat-sifat dan nama-nama Allah ialah sebagaimana yang Allah Azza wa Jalla perkenalkan dirinya kepada kita dan kita menerima seperti mana yang Allah Ta'ala wahyukan. Kita tidak mengubah maknanya, kita tidak menolaknya, kita beriman dengan apa yang diwahyukan dan menyatakan bahawa sifat itu benar dengan cara yang sesuai bagi Allah yang Maha Esa. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad. Hujung tu Allah Ta'ala kata apa? Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang sebanding dengannya. Dalam ayat yang lain Allah Ta'ala kata laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Jadi ini mukaddimah. Lepas ni mari tiba-tiba jumpa nama tentang ayat mendengar ayat bagi Allah macam mana. Jangan tanya Tuhan mendengar lagu mana. Tapi Allah Maha mendengar dengan pendengaran yang maha agung yang tidak sama dengan mana-mana makhluk. Allah Maha melihat. Lagu mana Allah Ta'ala melihat? Jangan tanya lagu mana. Tapi yakin tak Allah Maha melihat? Ya. Dengan penglihatan yang maha agung yang hanya layak bagi Allah dan tidak ada sesuatu pun yang sama sepertinya. Begitulah juga pada sifat-sifat yang lain berkait dengan zat dan sifat bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beriman dengan apa yang Allah bagi tahu kepada kita, full stop. Dan para sahabat dulu, sahabat-sahabat dulu sifat dia, kalaulah orang yang patut tanya, sahabat yang patut tanya. Dan kalaulah orang yang patut nak tukar, nak ubah, nak apa-apa pun, para Nabi lah orang yang patut ajarkan begitu kepada para sahabat. Tapi kaedah para sahabat dengan Nabi ni, apa yang Nabi bagi tahu begitulah yang mereka beriman. Baik, kandungan bab ini dinyatakan tidak beriman kerana mengingkari, menolak sebahagian dari nama dan sifat, dari asma dan sifat Allah. Okey, siapa yang mengingkari sebahagian daripada nama dan sifat bagi Allah dalam Quran, maka sama seperti golongan musyrikin yang mengingkarinya. Kalau dia menolak sifat dan nama Allah yang Allah Ta'ala sebut, maka itu dia termasuk kategori tidak beriman. Yang kedua, tafsiran surah Ar-Ra'du yang kita sebutkan tadi, iaitulah ayat ini menunjukkan kewajipan mengimani segala nama dan sifat Allah dan mengingkari sesuatu daripadanya adalah kufur. Yang ketiga, jangan dituturkan kepada orang-orang apa yang tidak dimengerti oleh mereka.
Alasannya hal tersebut boleh mengakibatkan tuduhan bahawa Allah dan Rasulnya tidak benar, meskipun tidak bermaksud demikian. Jadi kita mesti sebut kaedah asal begini-begini supaya manusia tidaklah sampai satu tahap menolak ayat-ayat Allah. Ibnu Abbas menolak sikap orang yang merasa keberatan ketika dibacakan sebuah hadis yang berkenaan dengan sifat Allah dan menyatakan bahawa sikap tersebut mencelakakan dirinya. Poin yang terakhir ni, nombor 5 ni. Jadi ada orang sampai ke tahap jangan sebut benda-benda ni, takut-takut kita sebut nama-nama dan sifat-sifat Allah, jadi manusia duk bayang seperti orang. Ibnu Abbas sebaliknya. Ibnu Abbas dia menolak sikap orang yang tak suka berbicara tentang nama dan sifat Allah. Saya kata gini, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Syab, masuk dah kaya? Azan dulu dah. Tak bunyi tek-tek ni. Bunyi dah tak ada? Oh, tak khabar. Azan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. La haula wala quwwata illa billah. Hayya 'alas shalah. La haula wala quwwata illa billah. Hayya 'alal falah. La haula wala quwwata illa billah. Hayya 'alal falah. La haula wala quwwata illa billah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Adi Muhammad, Adi Muhammad, Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Poin nombor 5 tadi yang saya nak sebut, uraian dia sikit. Perkataan Abdullah ibnu Abbas ni, yang hujung sekali ni. Ibnu Abbas, sekali lagi kita baca, Ibnu Abbas menolak sikap orang yang merasa keberatan ketika dibacakan sebuah hadis yang berkenaan dengan sifat Allah. Dia ada orang dia tak suka baca tentang sifat-sifat Allah. Kerana dia anggap ayat-ayat ni ayat mutasyabihat. Setiap kali bab sifat Allah, maka dia panggil ayat mutasyabihat.
Nak sibuk pasal ayat-ayat ni dia tak suka. Tapi dia suka cerita tentang ayat-ayat muhkam. Maknanya ayat muhkam ni ayat-ayatnya jelas, tidak ada keraguan, tidak ada dia baca ni. Adapun ayat-ayat mutasyabihat dia tinggalkan, dia tak baca, kemudian dia tak ajarkan kepada orang. Ibnu Abbas menolak sifat macam ni. Sebab dalam masa yang sama, bila kita atau bila kebanyakan orang tinggalkan ayat-ayat tentang sifat Allah Ta'ala ni, akhir sekali dia akan bela pada benda yang gaib, yang paling gaib, itulah Allah Ta'ala sendiri. Sehingga hari ni, kenapa orang boleh kata Allah tu Muhammad, Allah Muhammad tu Allah, kemudian Muhammad tu dengan sebut tidak ada sebab dia Tuhan, dia tak ada kemaluan dan sebagainya, ajaran sihat tu kan. Ni semua orang jahil bercakap tentang Allah. Dan dia tak pernah dengar nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah. So bila dia tak tahu, dia akan tak benda hak memang dalam kepala dia dengan kejahilan dia, sebab dia tak pernah tahu apa tentang Allah. Jadi Ibnu Abbas dia tak suka kepada orang yang meninggalkan berbicara tentang nama-nama dan sifat Allah atas alasan benda ni ayat-ayat mutasyabihat. Sebaliknya para sahabat dulu bila datang ayat-ayat tentang Allah, mereka baca, mereka khabarkan, dan mereka faham seperti mana yang Allah Ta'ala sebut. Bukan kata Tuhan ni nak kata hak tu pun tidak lagu tu, nak kata lagu ni pun tidak lagu ni, nak kata begitu pun tak ada, tidak di atas, tidak bawah, tidak kiri, tidak kanan, tidak habis, tidak berlaku, apa yang tinggal nanti. Sebaliknya isbat dalam akidah ahli sunnah ni, isbat apa yang Allah Ta'ala bagi tahu, kita kena kata dia ada. Dia begitulah dia. Kaedahnya seperti mana perkataan Imam Malik rahimahullah. Kalau kita kata Ar-Rahman, di sisi orang Arab ma'ruf. Al-Aziz tahu, Al-Karim tahu, Al-Alim tahu, Al-Hakim tahu, semua ni dikenali. Dan begitulah juga bila sampai kepada ayat-ayat yang kita tidak ketahui tentang hakikat kaifiatnya. Seperti bila orang tanya kepada Imam Malik tentang perkataan istawa. Ini ayat famous belum? Istawa. Tiba-tiba datang satu ayat Quran, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Kita tak kata, kalau Allah Ta'ala tak kata, ingat tadi, vehikel kita turun dalam alam gaib tu, tiba-tiba sampai satu benda, penyuluhan dia, Allah bagi tahu, turun ayat Quran, Allah Ta'ala kata, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Boom, kita pun sudah. Nak cakap ke tak nak cakap? Kalau ikut Ibnu Abbas tadi, ada setengah orang dia tak suka. Biarlah ayat ni kita jangan bahas, kita tak tepi sebab dia termasuk dalam ayat-ayat mutasyabihat. Kalau kita bincang, manusia tak sampai akal dia. Jangan bincang dia. Akhir sekali ayat ni orang pun tak tepi, tak faham. Ibnu Abbas tak suka begitu. Ibnu Abbas kata, bincangkan tentang ayat Allah supaya manusia kenal Tuhan dia. Cuma macam mana kaedah dia, hanya orang tanya Imam Malik rahimahullah. Orang pergi tanya Imam Malik rahimahullah masalah ni. Imam Malik, macam mana istawa? Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Orang tanya Imam Malik. Imam Malik pun jawab, al-istiwa, bahasa Arab, istawa tu bahasa kita terjemah bersemayam. Istawa tu sudah dimaklumi makna dia. Makna dia dimaklumi. Wal kaifu majhul. Bagaimana sifat tu pada Allah tidak pula diketahui. Perkataan tu dimaklumi, tapi nak letak pada Allah bagaimana tu kita tak tahu. Wal imanu bihi wajib, kata Imam Malik, beriman dengannya wajib. Kalau Allah kata macam tu, wajib kita beriman dengannya. Was-su'alu anhu bid'ah, kata Imam Malik, hak tanya bagaimana tu tak pernah dilakukan oleh para sahabat dulu. Sahabat beriman sebagaimana dia Nabi bagi tahu, sebagaimana Allah bagi tahu. Untuk lebih mudah faham lagi, saya gunakan contoh yang bukan pada Allah, tapi makhluk yang still kita tak boleh nak sampai pemahaman kita. Saya bagi contoh.
Walillahil mathalul a'la. Allah ni dia yang tertinggi. Kita bagi contoh yang rendah bukan nak menyamakan Allah dengan yang rendah, tapi nak suruh kita faham bahawa kalau makhluk yang rendah pun kita tak mampu nak takut, apatah lagi pada Allah yang maha tinggi. Contoh, dalam Quran Allah Ta'ala sebut tentang syurga tadi kan? Dalam Quran Allah Ta'ala sebut tentang syurga. Ambillah satu daripada nikmat syurga, bidadari. Bidadari syurga ni kita tahu sifat dia cantik. Tapi cantik bagaimana? Cantik semua orang faham. Nah, kita tahu sifat dia dalam Quran sebut, Nabi SAW sebut yura mukhuha min saqiha. Gitulah kama qala Nabi SAW. Urat tu nampak daripada betisnya. Nampak dekat tulang tu nampak urat dia. Kita kalau tengok orang berorak penuh ni, nampak urat takut macam dah. Tapi kita tahu dia cantik, kita tahu begitu sifat dia, kita tahu bila menjengahkan, hadis sebut kalau bidadari menjengahkan wajahnya ke langit ini, bercahaya daripada timur sampai ke barat. Sifat cantik tadi, boleh tak kita bayangkan macam mana bidadari? Kita hanya tahu cantik dia je. Dalam Quran sebut tentang delima. Rumman, dalam syurga ni ada rumman, delima. Delima dalam dunia kita kenal delima lagu mana. Tapi dalam syurga, hak delima syurga tu macam mana? Sebab kaedahnya mata tak pernah tengok, telinga tak pernah dengar, hati tak pernah bayang. Semacam mana rumman dalam syurga? Tak tahu. Kita hanya tahu nama rumman tu je. Realiti, hakikat buah dalam syurga tu kita tak tahu lagu mana. Kita hanya beriman dengan lafaz dia, maknanya yang kita faham, tapi hakikat sebenar kita tak faham. Itu baru nikmat syurga. Itu baru bidadari syurga. Bagaimana pada Allah Azza wa Jalla, Tuhan yang maha agung, maha tinggi, yang tidak sama dengan sekalian makhluknya. Lagilah kita tak tahu. Jadi apa kita nak buat? Imam Malik kata, kalau benda tu datang dari Allah, berimanlah kepada ayat tersebut. Bagaimana kita tak tahu, jangan tanya. Sebagaimana yang layak bagi Allah, itulah dia, kerana Allah yang menamakan dirinya dengannya. Full stop. Lepas tu aku beriman kepada Allah. Hak lebihnya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ajarkan diri kita untuk tunduk kepada apa yang Allah bagi tahu. Menerima apa yang Allah bagi tahu dan tidak melampaui batasan apa yang Allah bagi tahu, kerana sesungguhnya akal kita tak mampu nak lebih daripada itu. Jangan pula bila kita tak mampu memahaminya, kita pun tolak. Itulah jadi bab kita baca malam ni, mengingkari sebahagian dari nama dan juga sifat. Inilah yang berlaku kepada orang-orang Quraisy. Mereka menolak nama Allah. Dia tahu dah Allah tahu, tapi dia menolak nama Ar-Rahman. Kerana itu dia tak terima. Jadi Allah Ta'ala mencela mereka kerana menolak nama dari nama-nama Allah. So kewajipan kita hari ini, bila berinteraksi dengan nama Allah, pertama, cek sumber dia. Kalau sumber tu Al-Quran, kalau sumber tu hadis, maknanya sumber tu wahyu. Bila wahyu, kita ni kena sami'na wa ata'na. Kalau cek sumber tu bukan daripada wahyu, tolak dulu lagi. Tidak layak sesuatu yang bukan wahyu untuk menyatakan sesuatu tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana termasuk dalam dosa ialah wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Termasuk dalam dosa ialah kamu berkata tentang Allah pada apa yang kamu tak tahu. So, kalau benda tu betul datang daripada Allah, Quran kata macam tu, sami'na wa ata'na. Aku beriman kepada apa yang Allah bagi tahu, cuma kaifiatnya wallahu a'lam. Kena serahkan kepada Allah. Jangan pula kita kata aku tak nak cakap lah masalah ni, nanti orang duk pening-pening. Kalau kita duk tak cakap, sampai akhirnya orang tak kenal tentang Allah.
Bila tak kenal tentang Allah, akhirnya mereka anggap, mulalah datang bayangan syaitan duk masuk dalam minda dia. Akhir sekali dia berkata, Tuhan ni begini. Daripada dia duk bayang benda-benda pelik, baik kita suruh dia faham ayat Quran ni. Begini Allah bagi tahu, settle. Ni, wallahu ta'ala alam. Ni tidak main supaya orang sihat tu lah. Pening sungguh bab sihat ni. Tuhan tu tidak jantan, tidak laki, tidak perempuan. Nabi Muhammad tak ada kemaluan. Pasal nak lari daripada sifat Tuhan tu menyerupai manusia tu, tidak laki, tidak perempuan dan tidak ada kemaluan. La ilaha illallah. Allah Ta'ala ni tidak seperti mana yang manusia. Kalau kita baca Quran, kita akan kenal Allah dengan apa yang Allah perkenalkan dirinya. Kita tak berani nak kata tentang Allah, melainkan apa yang Allah kata tentang dirinya. Kita nak kata terima kasih Allah, tak rasa tak puas. Sehinggalah kita kata Alhamdulillah, baru kita rasa puas. Pasal apa? Kalimah Alhamdulillah tu tak sama dengan lafaz terima kasih Allah. Sebab orang Arab pun tak sebut asyukrulillah, dia sebut Alhamdulillah. Sebab apa? Kalimah syukur tu dah ada dalam Alhamdu. Dan kalimah Alhamdu tu datangnya dari Allah sendiri. Allah ajar kepada kita untuk sebut Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kalau orang tu kata thank you Allah dengan all praise to Allah, lain. Kalau kita kata terima kasih Allah dengan kita kata Alhamdulillah, lain. Mana lain? Sebab terima kasih tu ayat kita, Alhamdulillah tu ayat Allah. Sesuatu yang datang dari Allah, tak ada tandingannya bagi kita. Betul, hari ni kita tak syukur kepada Allah, terima kasih tak. Kita kata Alhamdulillah. Kita guna lafaz yang Allah Ta'ala ajar kita. Kita guna lafaz yang Allah Ta'ala. Boleh kita faham konsep dia adalah seolah-olah Alhamdulillah ni kita berterima kasih kepada Allah. Tapi level kalimah puji dan syukur, kalau terima kasih tu baru syukur, belum lagi puji. Kalau puji saja tu as-sana, tak lagi syukur. Tapi bila gabung dua tu puji dan syukur, keluar satu kalimah Alhamdu. Atau Allah Ta'ala sebut Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja, wa qulil hamdulillahilladzi lam yattakhidh walada. Alhamdu. Tak sama apa yang Allah ajar kita dengan apa yang kita fikir tentang Allah. Tak sama, tak akan sama. Sebab akal kita tak akan boleh tahu tentang ghaib, melainkan apa yang Tuhan mengatakan kepada kita dan mengajarkan kepada kita tentang ghaib. Dialah yang maha mengetahui, alimul ghaibi wasyahadah. Itu kita tunduk. Apa jua dengan Quran, ikut je Quran kata. Jangan ingkar pada apa yang Allah bagi tahu. Wallahu ta'ala a'lam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, itulah perbahasan kita pada malam ni. InsyaAllah ada rezeki kita sambung lagi pada bab yang ke-41, iaitulah ingkar kepada nikmat Allah pula dah. Hari ni bab ingkar kepada nama dan sifat Allah. Termasuk dalam bab tauhid juga, kita tidak boleh ingkar kepada nikmat yang Allah beri kepada kita. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.